Hai, Assalamualaikum sahabat di Cha. Okay, according to comment and DM yang Kak Nan dapat, ramai yang tanya ataupun minta Kak Nan ceritakan lebih banyak kisah-kisah seram. Okay, jujur kata Kak Nan tak adalah banyak sangat kisah-kisah seram yang ada. Cuma Kak Nan adalah beberapa pengalaman seram yang Kak Nan lalui sendiri. Okay, untuk video kali ni Kak Nan nak share dekat korang kisah Kak Nan kena hempap. Hempap ni bermaksud kita kena hempap dengan jin atau syaitan. Macam tu. I tak tahu korang pernah lalui ke tidak, and I tahu ramai juga yang ada lalui benda ni. Jadi setiap orang kisah dia lain-lain, tapi untuk Kak Nan start daripada first Kak Nan kena and the latest Kak Nan kena, cara dia sama. Okay, so yang paling Kak Nan ingat adalah yang kali pertama Kak Nan kena. Okay, sebelum Kak Nan cerita lebih lanjut, Kak Nan nak bagi tahu, kalau ada Kak Nan mention nama tempat, Kak Nan bukanlah nak memburukkan tempat tu, and korang tak perlu takut kalau korang berada di tempat yang Kak Nan sebut tu. Sebab pengalaman kita adalah pengalaman kita sendiri. Orang lain tak semestinya kena. Seperti contoh orang kata jalan karak berhantu, tapi ada orang lalu kat situ biasa-biasa je. So samalah dengan situasi Kak Nan di sini. Yang paling penting adalah Kak Nan bukanlah nak memburukkan tempat itu. Okay, ia je sekadar pengalaman Kak Nan sendiri. So untuk kali pertama Kak Nan kena hempap, untuk kali pertama Kak Nan tahu apa itu erti hempap, masa tu Kak Nan di asrama. And Kak Nan ingat lagi Kak Nan tidur di katil atas. Biasalah asrama kan double decker punya kereta pula. Double decker punya katil. And then masa tu Kak Nan dah nak tidur. Memang perasaan tu rasa macam baru nak tutup mata. And suddenly ada dua orang kawan Kak Nan datang. Dia datang, dia tengok Kak Nan macam boleh nampak lah, pandang buka mata kan. And then dia kata macam ni, inilah Hanan, jangan kacau dia. And then I macam, kenapa kau cakap macam ni kan? Tapi masa nak bercakap dengan dia tu, Kak Nan rasa something tersangkut. Something like choking. Something like macam berat untuk bercakap, untuk bergerak. So kita rasa tak selesa lah. And then tiba-tiba datang lagi seorang tu. Dia pendek tau. Kawan Kak Nan ni memang pendek, and Kak Nan tahu kepala dia memang tak sampai dekat katil atas tu. Tapi dia boleh jenguk Kak Nan tinggi. And then masa tu lah Kak Nan perasan macam, ini bukan dia ni. Kenapa dia boleh tengok aku jenguk macam tu? And dia macam berborak dengan yang lagi seorang tu. Dia kata, inilah Hanan. Okey, jangan kacau macam tu. So Kak Nan macam, apa benda ni kan? Lepas tu Kak Nan pun nak bangun. Bila nak bangun, susah. Inilah maksud Kak Nan, cara Kak Nan kena hempap. Setiap kali Kak Nan kena hempap, dia akan datang macam kawan atau macam orang sekeliling masa Kak Nan nak tidur. Dia menyamar lah senang cerita. And bila Kak Nan, dia akan create urgency tau. Dia akan create situation yang Kak Nan nak bangun. So masa tu bila Kak Nan nak bangun tak boleh. And Kak Nan terpaksa macam gigil katil. Masa tu memang rasa macam nak mati tau. Sebab kita first time masa tu. Goyang apa semua, jerit. Memang Kak Nan jerit nama masa tu. Kembar jerit nama budak-budak dom semua kan. And then Kak Nan baca macam Allahu Akbar je kot. Masa tu memang tak boleh fikir apa-apa. Kak Nan bangun. And then Kak Nan cakap, kenapa korang tak dengar aku jerit? Kenapa korang tak datang ke aku? Kak Nan marah. Masa tu Kak Nan dah bangun. Kak Nan marah diorang. Lepas tu diorang kata diorang tak dengar pun. Lepas tu Kak Nan tak dengar langsung ke? Tak dengar. Tapi aku tahu kau gegarkan katil. Maksudnya orang bawah, dia rasa Kak Nan gegarkan katil dekat atas. Tapi dia ingatkan Kak Nan main-main ataupun sesaja kan. So itulah first time Kak Nan kena. Okay, after kali pertama kena tu, Kak Nan ada kena lagi, tapi tak adalah setiap hari kena. Dia adalah gap-gap dia macam sebulan sekali macam tu kan. And then yang Kak Nan ingat, Kak Nan ada bawa handphone tau dekat sekolah. And handphone Kak Nan tu, Kak Nan tak tahu kenapa Kak Nan buka ringtone lagu, bukan lagu,
ringtone tu suara budak gelak. Masa zaman tu budak gelak tu macam comel tau. Kiki 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 kiki. Macam tu lah ringtone Kak Nan. Jadi Kak Nan after habis on call, Kak Nan tutup phone, letak bawah bantal. Dia dah nak tidur tu macam pukul 2-3 pagi. Biasalah lepas on call kan 2-3 pagi nak tidur, tiba-tiba Kak Nan dengar bunyi ringtone Kak Nan. Kiki 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 macam tu. Lepas tu Kak Nan pun terbangun and nak capai handphone tu kan. Ingatkan ada orang call ke apa. And then Kak Nan nak bangun, tak boleh bangun. Same thing yang jadi, same thing perasaan tu sama dengan yang first hari tu. Dia berat, dia tak boleh nak buat apa. Buka mata boleh tapi nak bergerak tak boleh. And then bila Kak Nan dengar betul-betul, Kak Nan perasan sebenarnya bunyi tu bunyi baby yang real, which is bukan ringtone Kak Nan. Which is baby tu Kak Nan macam jeling sikit, dia ada di bawah katil. Sebab Kak Nan duduk tingkat 2 kan. Dia tu duduk macam kat tingkat 1, bukan kat lantai tapi kat tingkat 1. Which is ada 2 baby. Dia macam menyau-nyau kiki 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 kiki. I was like macam, oh my god, macam mana ni, aku nak bangun ni, aku nak bangun. Masa tu rasanya tu bukan kali kedua, itu dah kali ke-4, 5 macam tu. Kita dah faham badan kita ni macam kena hempak tu macam mana. Kak Nan dah faham. React Kak Nan dah faham yang Kak Nan kalau kena hempak macam tu gayanya. Jadi Kak Nan cuba untuk bangun. Biasanya cuba untuk bangun, Kak Nan akan baca ayat kursi and Allahu Akbar. Tapi ayat kursi tu pun susah untuk kita baca tau. Macam kadang-kadang baca separuh jalan, pak, lupa. Kita ulang balik sampailah boleh. Macam tu. Okey, jadi untuk kisah yang ketiga, entah keberapa kali lah apa yang Kak Nan cerita ni semuanya macam apa yang Kak Nan ingat tau. Okey. So yang kisah ketiga ni, satu minggu tu asrama cuti. Jadi yang ada dekat asrama masa tu adalah budak-budak sukan. Kak Nan main softball. Okay, so satu dom saja yang dibuka oleh warden. Jadi kita ramai-ramai kat dalam dom tu lah. And then Kak Nan pun dah tidur macam biasa. Kak Nan tidur, tiba-tiba kawan Kak Nan datang. Nan, handphone kau bunyi tu, Nan, handphone kau bunyi, dia kata. Lepas tu Kak Nan cakap, mana? Macam tengah-tengah mengantuk, bangun. Bila nak bangun pergi ambil handphone tu, stuck. Yes, macam biasa. Memang Kak Nan cakap, memang sentiasa diorang akan menyamar jadi orang sekeliling Kak Nan tau. Kak Nan stuck. Lepas tu kau tahu, kawan yang cakap tu dia boleh gelakkan aku. Ha. Aku macam, apa doh, apa. Tak adalah aku cakap apa doh. Aku masa tu dah macam diam kejap. Lepas tu Kak Nan fikir apa yang Kak Nan perlu baca apa semua. Yang tu tak berapa seram lah. Pasal baby, pasal orang gelak tu biasa. Tapi Kak Nan rasa yang paling seram, yang paling seram adalah satu hari tu. Yang ni, time ni memang rasa real gila. Katil kita orang rasanya sebenarnya sepatutnya jarak-jarak tidur. Tapi kita orang suka rapatkan katil tu tau. Rapatkan katil. And then ada orang sebelah tidur, kita sebelah tidur kan. Masa tu dah nak tidur. And then tiba-tiba member Kak Nan ni, dia buka pintu kuat-kuat tau. Dekam. Lepas tu dia pergi kat Kak Nan. Dia kata, Hanan bangun, rokol. Lepas tu Kak Nan pun macam, ya biasa kita nak bangun lah kan. Rokol. Pandang dia. Lepas tu Kak Nan nak kejut orang sebelah. Badan masa tu dah berat. Tangan capai-capai. Lepas tu Kak Nan pusing kepala. Tengok orang sebelah sama dengan orang yang kejut Kak Nan. Masa tu memang Kak Nan rasa, sumpah ini seram. Kenapa aku nampak dua orang yang sama? Kalau sekadar macam menyamar tapi Kak Nan tak nampak orang yang real tu, tak apa lagi. Tapi ini kali aku nampak orang sebelah, dan orang yang tengah kejut aku tu orang yang sama. Lepas tu Kak Nan pun tangan belah kiri ni kan macam boleh gerak-gerak kan. Goncang orang sebelah. Tapi Kak Nan rasa bila dah bangun, bukan rasa, tapi seingat Kak Nan lah, bila Kak Nan bangun, boleh bangun,
orang sebelah tu tak rasa apa-apa pun. Sebab memang macam sebenarnya kita bergelut dengan roh sendiri. So itulah cerita yang Kak Nan kena hempap di asrama. Okay, next Kak Nan nak ceritakan kisah Kak Nan kena hempap dekat rumah sendiri. Okay, masa tu Kak Nan tidur seorang dekat rumah, dekat dalam bilik. Which is adik-adik Kak Nan, dia suka tidur dekat depan. Dia tidur depan TV kan. So masa tu Kak Nan seorang lah, tutup pintu apa semua gelap. And then Kak Nan masa tu terbangun and Kak Nan nampak ada, takut je nak sebut, Kak Nan nampak ada dia. Okay, gambar ni. Okay, masa tu tidur macam pandang atas kan. And then dia macam, so Kak Nan macam takut, memang takut. So okay, sekarang Kak Nan melemang. Itu memang takut sebab Kak Nan nampak benda tu. And then Kak Nan cakap dalam hati, tolonglah, tolonglah, datanglah siapa-siapa masuk bilik ambil aku keluar. Tolonglah siapa-siapa datanglah dalam bilik. And Kak Nan ada adik seorang istimewa tau. And adik istimewa Kak Nan ni pun memang sometimes dia boleh nampak, sometimes dia akan cakap, ada hantu, ada tu, dia akan cakap lah kan. So tiba-tiba dia masuk bilik Kak Nan. Dia kata, dia tanya, Anan apa? Dia pelat kan. Anan apa? Anan nak keluar ke? Cakap macam tu. Lepas tu, Aman tolong Aman, akak nak keluar. Cakap macam tu. Jom. Lepas tu dia pun tarik lah Kak Nan, bawa keluar bilik. Jalan, bawa keluar bilik. Bila Kak Nan nak buka pintu tu kan, langkah je keluar. Pak! Kak Nan macam pak masuk balik dalam badan. Kak Nan macam, tersedar. Aku macam, kenapa aku tak keluar betul-betul macam tu kan? Lepas tu bila Kak Nan buka mata, benda tu ada lagi dekat kepala. Macam dia tak bising lah benda tu, tapi dia just tengok Kak Nan. Lepas tu Kak Nan macam tutup mata, berdoa lagi sekali. And datang lagi sekali adik Kak Nan, Rahman tu. Dia datang cakap, Anan, jom lah keluar. Jom lah keluar, dia kata macam tu. Lepas tu Kak Nan, tolong lah Rahman, nak keluar sangat. Lepas tu kita pun bangun lagi sekali, keluar. Pak, kali ketiga. Kali kedua, Pak masuk dalam badan balik. Maksudnya tu dah jadi kali ketiga Kak Nan nampak benda tu kat atas. Macam Kak Nan macam shaking gila. Lepas tu Kak Nan rasa macam tak boleh jadi ni, tak boleh jadi. Aku kena bangun sendiri. Jadi Kak Nan pun bacalah apa yang patut. Allahu Akbar tu memang tak putus lah. Allahu Akbar kan. And then bila boleh bangun sendiri, masa tu Rahman dah tak ada lah. Kak Nan bangun sendiri. Kak Nan keluar pintu. And then boleh keluar. Okay, Alhamdulillah Kak Nan keluar. And then Kak Nan nampak mak Kak Nan pergi bilik, nampak mak Kak Nan tengah berzikir atas tilam katil kan. Jadi duduklah mengending kat dia kan. Jadi kita pun duduklah mengending dekat dia. And then you know what, mak Kak Nan tepuk-tepuk Kak Nan. And then dia cakap macam ni, Hanan, awak ni datang dengan jasad ke dengan roh je? Aku macam, bila macam tersedar macam tu kan, pandang mak Kak Nan. Lepas tu terus Kak Nan terbangun dekat dalam bilik tu lagi. This time Kak Nan bangun, Kak Nan dah tak nampak apa-apa. Kak Nan terus bangun tu betul, keluar bilik. And then Kak Nan macam terpinga-pinga. Okay, aku boleh keluar. Okay, dah keluar. Okay, tiba-tiba Kak Nan nampak ayah Kak Nan keluar daripada bilik dia. Lepas tu Kak Nan cakap, Ayah nampak Hanan tak? Lepas tu, nampak lauk ni kenapa? Ayah Kak Nan jenis macam tu. Lepas tu Kak Nan tampar diri sendiri apa semua. Cuba cubit lah. Macam biasalah sebab kita masa tu Kak Nan rasa Kak Nan dah sedar kot. And then ayah Kak Nan cakap macam, Ayah nampak awak kenapa? Lepas tu bila Kak Nan masa tampar diri tu memang ada rasa lah kan. So okay, Alhamdulillah after fourth time kan, kali keempat, 3 kali masuk balik dalam bilik tu. Kali keempat baru betul-betul boleh keluar. Itu memang cerita tu memang Kak Nan tak lupa langsung. Okay, ini cerita last Kak Nan. Benda ni berlaku pada tahun lepas. Masa tu Kak Nan dah kahwin, baru kahwin masa tu. Kak Nan daripada rumah mak mentua nak balik ke Johor, which is suami Kak Nan kerja dekat Johor kan. And then malam tu Melaka ke Johor, kita orang melalui highway AMJ.
Dekat highway tu, kita orang tengah borak-borak ataupun Kak Nan pun kadang-kadang main handphone apa semua kan, tak berapa ingat. Tiba-tiba Kak Nan bau busuk. And then Kak Nan tegur. Kak Nan cakap, apa awak ni kentut busuk gila, buka tingkap. Pap. Tangan laju buka tingkap. Lepas tu suami Kak Nan kata, tutup balik tingkap tu, tutup balik. Dia pun tutup, dia sendiri tutup tutup balik kan. Lepas tu dia cakap, saya tak kentut. Lepas tu Kak Nan macam, alamak, tertegur. Sebab apa? Baru teringat orang kata, orang pesan, kalau ada bau apa-apa, nampak apa-apa, dengar apa-apa, jangan tegur. Tapi mulut Kak Nan ni sejenis yang memang menegur. Kalau Kak Nan ternampak something kan dekat highway tu, dekat jalan raya ke apa ke, Kak Nan mesti macam tertegur. Apa tu? Kak Nan memang jenis macam tu. Jadi malam tu yang bau busuk tu memang tak terfikir kita ni tak terfikir bau tu bau something else. So kita balik Johor, masa tu belum ada rumah sewa tu tau. Masa tu Ashraf ni dia hanya sewa bilik, which is bilik tu semuanya penyewa dia lelaki. Jadi tak berapa sesuai lah kalau Kak Nan datang ke tempat penyewa lelaki kan. So we decide to tidur hotel lah malam tu. And then hotel tu just depan bilik sewa tu je lah kan, senang. So hotel tu pun dalam RM60 satu malam. So okay lah. So okay lah kan the price kan. And then masa tu pun dah pukul 1 pagi 2 pagi macam tu. Kak Nan dah ngantuk sangat, Kak Nan tidur macam biasa. Tiba-tiba Kak Nan rasa macam Ashraf ni peluk Kak Nan tau. Lepas tu Kak Nan pun macam terbuka mata macam senyum je lah. And then tiba-tiba Kak Nan terfikir, macam mana Ashraf ni peluk Kak Nan dari bawah? Sebab Kak Nan tidur terentang, bukan mengiring. Boleh bayangkan tak Kak Nan tidur terentang macam ni. So tangan dia macam ni. Lepas tu Kak Nan pun macam buka mata, tengok sekeliling. Tengok sekeliling sebelah nampak Ashraf weh. Lepas tu apa yang Ashraf pakai apa semua Kak Nan nampak. Dia tengah tidur kat sebelah. And then tangan dekat sini masih ada. And then makin lama makin kuat. And Kak Nan pun macam macam tu nak lepas lah. The time Kak Nan perasan yang benda tu bukan Ashraf, benda tu gelakkan Kak Nan weh. Dia kau dia gelak. Lepas tu memang real gila suara dia. Suara laki lah, memang laki lah. Memang kasar sikit suara dia. And then Kak Nan masa tu nak okay, bateri low. Okay, masa tu okay, masa tu Kak Nan pun rasa macam sesak gila, berat gila. Yes, Kak Nan masih ingat rasa dia. Sebab dia memang berat gila. Memang tak nak bangun, nak sebut Allahu Akbar pun susah. Baca ayat kursi lagi lah susah. Masa tu memang Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang Kak Nan macam macam try untuk kejut Ashraf macam tu kan. And you know what, biasanya Kak Nan boleh bangun sendiri kan. Tapi malam tu memang Kak Nan tak bangun sendiri. Memang masa tu lemah gila-gila. Sampai tiba-tiba Ashraf yang kejut Kak Nan. Lepas tu Kak Nan macam sikit-sikit boleh buka mata, boleh sedar. Macam tu. And then Ashraf kata, awak kenapa? Awak kenapa? Bergegar sangat, dia kata. Lepas tu aku pula. Lepas tu Kak Nan pun cakap lah, ada benda jadi. Lepas tu Kak Nan tak berani tau nak cerita kat dia depan-depan. Kak Nan just WhatsApp. So dia kat sebelah Kak Nan baca. So dia pun tenangkan Kak Nan, kita orang baca ayat kursi sama-sama. And then dia kata, awak tidurlah, saya tak tidur. Saya tengok awak. Sebab dia takut benda tu berlaku lagi. Kak Nan shaking ke apa ke, dia tak sedar. Sebab masa tu dia kata, nasib baik dia boleh sedar. Nasib baik dia sedar dengan Kak Nan punya shaking tu. So dia pun tak tidur lah sampai pukul 6 pagi. Bila Kak Nan dah bangun pagi, baru dia tidur kejap untuk pergi kerja pukul 8. So itulah macam kejadian paling takut lah. Paling aku kata macam, ini rare lah. Sebab aku rasa aku nak mati. Sebab aku rasa macam lemas gila-gila. So itu sajalah.
Sini lah. Apa benda apa? Sini. Adik kanan kata dia nampak bayang-bayang. Aku sempat record ni. Kau tengok apa siap? Janganlah. Bukan aku. Aku nak bangun tak boleh. Aku cramp Ada apa? Bayang. Which one guys? Pandang macam ada benda tajam kat atas. Tapi tak tahu apa. Kiwak lah kau ni. Kejap ya. Aku memang tak boleh bangun lagi. Duduk Ana ni. Tolong lah. Tapi dah sentuh dah benda ni. Tapi bukan ni. Ni kot. Nani. Diamlah. Nani. Takut. Aku. Kau jangan je. Aku tak bangun. nak cakap. Aku tak boleh bangun. Tak tahu benda apa. Nak tengok lah ni. Patut aku rasa meremang je. Aku duduk cerita aku meremang. Mampus lah. Tak tahu lah. Jangan. Dah tutup Kau jangan tanya. Belum. Aku baru je buka sebab kau buat muka pelik tadi. Aku dah takut dah. Aku buka lah. Tutup dah. Tak payah. Dah tidur dah ni. Tapi aku belum buat pengajaran lagi. Duduk sekejap. Buat pengajaran sekejap. Apa yang kau Ini nampak? dalam air. Apa yang kau nampak? Dah aku dah dah. Ira, tadi apa yang kau nampak? Cuba describe. Dia macam ada benda atas kepala. Itu tu benda apa? Kamu macam tu, sekejap lagi kita tengok balik video aku kan. Tengok balik lah. Tak tahu benda apa atas kepala kau puntah lah. Okay guys, akhir kata dari Kak Nan. Kak Nan harap dari kisah-kisah Kak Nan tadi, korang ambil lah iktibar. Which is korang sebelum tidur baca doa, basuh kaki. Sebab sebelum ni Kak Nan mengaku dah, sebelum ni Kak Nan jarang mengamalkan benda tu. Yelah kadang-kadang kita penat sangat terus tidur kan. Jadi korang walaupun penat macam mana pun, bacalah doa. Ataupun kalau boleh, kalau korang keluar daripada tempat lain, tempat luar kan, balik mandi dulu. And then yang kedua, ikutlah sunnah tidur Rasulullah, which is tidur mengiring. Di mana kalau sebenarnya kalau kita tidur terentang ni, memang benda tu senang nampak kita. Tapi kalau kita tidur mengiring, benda tu susah nak nampak kita, and kita macam ada tenaga untuk macam bergerak macam tu. Jadi terima kasih. Jangan lupa untuk subscribe Kak Nan and follow cerita-cerita Kak Nan. Bye bye. Nampak aku rasa muka aku macam lain macam